Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Yang lama cuti, 3 bulan lebih nampaknya cuti. Saya ingat pertemuan kita yang terakhir pada bulan 3, berapa hari bulan tak ingatlah. Dan hari ini dah masuk ke bulan 7. Namun Alhamdulillah, kabarnya ada yang bawa balik buku study kat rumah. Baca ke tidak tu jangan tanya, tapi niat bawa balik nak baca tu pahala dah tu. Ya, insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi sebab untuk kita mudah mendapat ilmu dan juga mudah mengamalkan apa yang kita tahu, insya-Allah. Jadi bersambung kita ke buku Fiqh Munakahat. Ini panduan Fiqh Munakahat ini ke muka surat 17 ya, iaitu wanita meminang ya. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya recap sedikit apa yang kita maksudkan dengan meminang sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab ini. Ya, meminang bermaksud lamaran daripada lelaki kepada seorang perempuan yang dipilihnya untuk dijadikan isteri. Ya, jadi perbuatan ini diharuskan oleh syarak kerana ia merupakan titik permulaan kepada komitmen sebuah janji dan kasih sayang untuk membina kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi soalan yang mungkin kita nak kupas hari ini adalah antaranya boleh atau tidak wanita yang meminang. Itu yang ada dalam muka surat 17 ini, wanita meminang. Ya, sebagaimana yang diakui oleh para ulama, tidak ada nas yang melarang. Kalaupun ia bersifat satu perkara yang tidak diamalkan dalam sesebuah masyarakat, ia bukan kerana larangan daripada nas ataupun agama, tetapi kerana bukan budaya dalam masyarakat itu. Ya, jadi jawapannya boleh ke tidak boleh wanita meminang? Boleh. Ya, bila tidak ada larangan, tidak ada tegahan, maknanya boleh. Cuma orang buat ke tidak? Ya, kalau kita lihat dalam masyarakat kita belum, mungkin ada, kita tak tahu, tapi belum secara menyeluruh lah ya, tidak dilakukan yang sehingga boleh dianggap sebagai budaya ataupun tradisi dalam masyarakat kita. Cuma kalau nak buat tidak ada masalah ya. Dan biasanya setelah selesai urusan peminangan, kebiasaannya keluarga lelaki, kalau ikut adat kita, keluarga lelaki yang berikan cincin kepada keluarga pihak perempuan. Dan ini bermakna bila mana cincin itu diterima atau hadiah itu diterima, dia bermakna sudah terikatlah persetujuan di antara kedua-dua belah pihak. Ya, waktu ini ibu bapa ataupun kedua-dua waris ni akan perlu patuh kepada perintah syarak ya, sebab ia belum bernikah lagi. Keluarga itu satu hal ya, pasangan tersebut ya, bakal pengantin itu lelaki dan perempuan, itulah lagi sebenarnya satu cabaran, sampai orang sebut apa, darah manis ya. Dulu saya pun bila orang kata darah manis, kita bertunangkan, orang tengok kita, darah manis ni, jaga-jaga ni, tak faham sungguh darah manis tu apa makna. Adakah dia bersifat fragile? Gitu ya. Maknanya orang yang dalam tempoh sedang bertunang ini, dia kena jaga betul-betul. Kalau benda manis ni kena jaga sebab takut semut mari hurung. Macam itulah saya duk fikir ya. Jadi kena jaga, dia banyak ujiannya, dia mudah sensitif ya, dia mudah menjadi sebab untuk memutuskan pertunangan, kemudian dia mungkin mudah pula tersuka pada orang lain. Dia dah ikat janji dengan orang lain, tiba-tiba kalau dulu-dulu tak adalah dia nak mudah sangat suka pada orang lain, tapi bila dah bertunang, Allah uji macam-macam ya. Tiba-tiba adalah orang mari tanya khabar lebih-lebih sikit, dia pun jadi suka jadi kat orang tu, padahal benda tu pernah berlaku dulu dan dia tidak suka ya. Jadi itulah ujian-ujian ini, mungkinlah yang dimaksudkan sebagai darah manis. Betul ke? Betul lah lebih kurang kan.
Dia tidak ada penerangan sebenarnya darah manis ni macam mana, tapi begitulah ya. Dan antara yang menjadi ujian besar sebenarnya ialah antara pasangan itu ya dengan orang lain. Itu berlaku juga ujian, tetapi jauh sikit. Yang menguji sebenarnya antara pasangan. Kalau berlaku salah faham sikit, dia mulalah. Kalau belum kahwin dah macam ni, lepas kahwin macam mana? Dia mari datang ya. Ataupun dia katalah, ingatkan dia ni sebenarnya sabar, rupanya baru tahu perangai sebenar. Itu pun jadi juga. Ini selepas pertunangan. Dia takut sebenarnya nak melihat komitmen dalam perkahwinan. Jadi benda yang dia duk fikir semua yang negatif ya. Jadi kalau itulah yang mungkin memberi refleksi kepada apa yang kita sebut sebagai darah manis, makanya orang yang dalam tempoh pertunangan ini kena banyak-banyak ingat Allah ya, kena banyak-banyak kembali kepada janji yang telah pun dibuat, yang mana janji itu perlu dikotakan ya, jangan dimungkiri, perlu dikotakan untuk membina sebuah masjid, sebuah rumah tangga. Mudah-mudahan di situ akan lahir zuriat-zuriat ya, yang akan membela agama insya-Allah. Kalau fikir masalah, dia tidak akan selesai disebabkan memang tidak ada orang yang tidak ada masalah. Ya, masalah tu memang sesuatu yang kita kena hadap. Macam sekarang ini kalau takut COVID-19, memang tak boleh pergi mana-mana, duduk dalam rumah je. Jadi COVID-19 ni kena hadap. Tapi macam mana cara nak mengurus kita menghadapi wabak, itulah yang menjadikan mungkin insya-Allah Allah nampak kita bersungguh jaga diri, maka Allah pun memberi apa yang kita usahakan. Kalau kita tak menjaga diri, mungkin juga ujian datang pada kita. Ya, jadi insya-Allah dalam tempoh ini, kalau pasangan itu sebenarnya yang mungkin darah manis, jadi pihak keluarga kedua-dua belah pihak sentiasa perlu memberi peringatan. Ya. Dan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la lawanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin. Tidak dibolehkan lelaki berdua-duaan dengan perempuan melainkan ada bersama-sama mahramnya, iaitu orang yang tidak boleh dikahwini oleh wanita tersebut, yang terdiri daripada sama ada bapanya, abang kandungnya, adik kandungnya, bapa saudaranya, siapalah ya yang diharamkan berkahwin. Jadi kenapa orang itu perlu ada bersama? Itu nisbah kepada orang inilah yang akan menjadi benteng kepada maksiat sekiranya timbul disebabkan duduk dalam keadaan berdua-duaan. Jadi bila orang ketiganya walinya, maka orang itu akan pasti menjaga. Tidak pula orang tu yang suruh apa lagi, peganglah. Dia tak jadi gitu. Tapi saya terbaca dalam berita beberapa hari yang lepas, ya, seorang suami, ni bukan di Malaysia lah ni, seorang suami dia nak menikah dengan isteri yang baru. Isteri pertama dia tidak memberi keizinan. Sebenarnya tak perlu izin. Kalau nak kahwin boleh kahwin. Yang perlu mengizinkan kita atau tidak mengizinkan kita mahkamah sahaja. Tapi sudah tentulah suami nak cakap sepatah. Jadi bila nampak isteri tak bagi, jadi suami ini merancang satu perbuatan yang amat zalim. Dia suruh pekerja dia bos. Mungkin ada syarikat. Jadi dia suruh pekerja dia pergi rogol isteri dia. Tak baca. Baru lagi beberapa hari dia suruh pergi rogol isteri dia ni, dan itu menjadi satu sebab dia boleh kata bahawa isterinya curang. Kononnya isteri ni ada hubungan dengan pekerja dia. Jadi dia pun sebab itulah dia nak kahwin dengan orang lain. Macam itu. Ya, jadi saya rasa Allahu Akbar. Yalah, ini orang Islam kita lah kan. Jadi itulah orang perempuan kena juga sentiasa berhati-hati. Ya, tahulah merencana kehidupan dan diri sendiri supaya kurang menerima musibah-musibah dalam kehidupan kita, sebab Allah sentiasa menguji. Ya. Kemudian seterusnya yang tajuk mahram ini, kita nak kenal pasti siapa yang haram dikahwini oleh seseorang wanita. Dia terbahagi kepada dua, iaitu haram sementara dan haram mutlak. Haram sementara ini dalam tempoh tertentu aja dia tak boleh kahwin dengan lelaki itu. Habis tempoh itu dia boleh kahwin. Ada. Kemudian haram mutlak ni sampai bila-bila dia tak boleh kahwin dengan orang tu.
Jadi keadaan ini kita kena tahu. Sebenarnya ramai orang pun dah tahu secara semula jadi. Kita tahu gitulah, bukan kita tahu sebab kita belajar, tapi bila mana kita tahu dengan lebih mendalam ini, insya-Allah kita boleh jadikan satu ilmu untuk kita sampaikan pada anak-anak kita. Perempuan yang haram dikahwini dalam undang-undang perkahwinan disebabkan oleh beberapa sebab. Walaupun dia terbahagi kepada dua tadi, tapi sebabnya apa dia? Sebabnya yang pertama, hubungan nasab ataupun hubungan keturunan. Contohnya dia ayah kita, maka haramlah kita mengahwini ayah kita. Yang mana ni? Sementara ataupun haram yang mutlak? Boleh haram sementara nak kahwin ayah? Tak, itu haram mutlak. Haram yang memang sampai sampai kiamat pun haramlah, kita tak boleh. Kemudian yang kedua, sebab hubungan perkahwinan. Dia jadi siapa dengan kita? Dia jadi abang ipar kita. Disebabkan oleh kita berkahwin dengan adik dia. Itu hubungan kita dengan abang ipar tadi haram mutlak atau haram sementara? Sementara bila kita bercerai dengan suami ataupun suami meninggal dunia, perkahwinan kita terbubar, maka kita dengan abang ipar tadi sudah tidak haram lagi lah untuk berkahwin. Itu contoh, nanti kita perincikan. Kemudian yang ketiga, sebab ada hubungan susuan. Sebab itu kita kena betul-betul pasti anak susuan kita ni siapa. Anak susuan kena pasti ibu susuan dia siapa, dan siapa suami ibu susuan, siapa adik-beradik ibu susuan, siapa anak-anak ibu susuan. Pasal kita yang menyusu dengan ibu itu tak boleh kahwin dengan suami ibu susuan kita, tak boleh kahwin dengan adik-beradik ibu susuan ataupun anak-anak ibu susuan kita. Sementara atau mutlak? Mutlak. Ini sampai bila-bila, sebab dia seperti mana kita ni anak kandung lah kalau anak susuan ini, Dan tengok ke muka surat 19, itu haram mutlak disebabkan keturunan atau dalam keluarga yang terdekat adalah seperti berikut, iaitu orang lelaki yang haram berkahwin dengannya secara mutlak sampai bila-bila ialah ibu dia, nenek dia, moyang dia, mak moyangnya, tok moyangnya dan ke atas. Itu semua haram sampai bila-bila. Yang kedua, ke bawah pula. Dia seorang lelaki, anak dia haram dia kahwin, cucu dia pun dia tak boleh kahwin, cicit dia tak boleh kahwin, ciak dia tak boleh kahwin, dan ke bawah. Tak tahu nak sebut dah. Itu semua. Jadi apa lagi di tahap ke bawah ini? Adik-beradik seibu sebapa, ataupun adik-beradik seibu, ataupun adik-beradik sebapa, semua kita tak boleh kahwin secara mutlak sampai bila-bila. Ataupun ibu saudara dan ke atas sebelah bapa kita, atau ibu saudara dan ke atas sebelah ibu kita. Ke atas tu maknanya kalau ibu saudara, atas dia nenek saudara, moyang saudara, semua kita tak boleh kahwin, belah ayah atau belah ibu. Kemudian anak saudara perempuan dan ke bawah, anak saudara kita yang perempuan kalau kita lelaki, dan ke bawah cucu saudara, cicit saudara, semua tak boleh. Daripada adik-beradik mana? Sebelah ibu dan sebelah bapa, ataupun adik-beradik itu adik-beradik seibu sebapa kita, atau adik-beradik sebapa kita, atau adik-beradik seibu kita. Saya jumpa juga orang yang dia tak kenal pun adik-beradik seibu, ataupun dia tak kenal dah adik-beradik sebapa, apatah lagi sepupu daripada mak adik-beradik seibu dengan mak kita. Contoh, jauh dah, dia jadi jauh. Nanti dia ada azan, tak lupa dah saya. Ada? Berhenti dulu
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kita sambung ya. Yang kita bincangkan sebelum azan tadi ialah pembahagian tentang pengharaman perkahwinan. Jadi terbagi kepada dua, haram mutlak dan haram sementara. Dalam haram mutlak, yang pertama haram disebabkan oleh keturunan, yang kedua haram disebabkan oleh susuan, dan yang ketiga haram disebabkan perkahwinan. Begitu juga perbincangan kita selepas ini tentang haram sementara ada disebabkan oleh perkahwinan. Jadi sebab susuan, ya, boleh tak kita kahwin dengan ibu susuan? Tidak boleh. Dengan adik-beradik ibu susuan, makcik kita jadi makcik, tak boleh. Dengan anak ibu susuan, tak boleh, dia dah jadi adik-beradik kita. Sebab itu Nabi sebut yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan kerana penyusuan sama seperti diharamkan kerana keturunan. Sama. Ya, cuma dia tak lahir je. Hak lain semua sama. Jadi sebab itu apa hikmahnya ya kalau kita fikir, kenapa ya disebabkan dia menyusu terus dia jadi seperti anak kandung. Dia menyusu je. Dan syarat untuk menjadi anak susuan berapa kali menyusu? Berapa kali? 3? 5 kali menyusu ke 5 kali kenyang? Kalau setakat menyusu saja tak kenyang, tak jadi. Macam mana kita nak pastikan dia kenyang? Baby tu, dia kenyang di tempat kita menyusu. Dan dia tak makan benda lain selain daripada susu. Kalau baby tu dah makan bubur, masa tu kita baru menyusu, tak jadi dah. Dia kena baby tu hanya minum susu itu semata-mata. Jadi kita tahu dia kenyang kerana
Susu bukan kenyang sebab semangkuk bubur tadi campur dengan susu kita 230 ml contohnya, dia tak jadi, dia kena. Kemudian ada perbahasan di kalangan ulama, syaratnya menjadi anak susuan dia mesti menyusu di labu susu, di puting susu ibu, bukan di botol susu. Tak boleh, tak jadi, botol susu tak jadi. Tapi ini khilaf, ada perbincangan yang berbeza. Kenapa mesti di labu susu? Agak-agak, ya, supaya tidak tersilap orang. Okay, kalau kita minum di botol, buatnya ada 3 ibu, semua botol susu sama, misal kata, kan dalam satu rumah ada misal kata 2 orang ibu bersalin dekat-dekat tempoh, lepas tu ada susu badan dimasukkan dalam botol, hak tu menyusu, hak ni menyusu ikut dan. Jadi bila dia kenyang, kita kata oh kenyang dah ni, tapi dia menyusu susu siapa tadi ni? Tak tahu dah lah. Kalau dia menyusu di badan ibu tu, confirm dia menyusu di ibu ini sekali, tak jadi, dia kena 5 kali. Jadi itu antara kenapa kita perlu teliti dalam menentukan soal penyusuan ini. Dan boleh tak kalau kita beli susu ibu, kan ada jual dah susu ibu sekarang, ada jual susu ibu, ada buat aiskrim pun ada dah. Orang buat bisnes macam-macam. Jadi kalau beli susu, ayalah dia ubat, susu ibu ini ubat. Ada yang baby mungkin dia eczema ke, ada baby mungkin dia ada penyakit-penyakit, dia kurang dari segi antibody dan sebagainya. Ibu dia pula tak ada susu banyak, jadi dia belilah susu ibu. Susu tu siapa punya? Kalau dah beli kat kedai, macam mana kita nak tahu siapa miliknya? Kan? Dia jadi anak susuan tidak? Tidaklah, pasal sekali je menyusu. Dan mungkin anak tu pula dia bukan menyusu semata-mata dah, dia dah makan bubur contohnya. Ya, tidak sempurnalah syarat penyusuan dia. Jadi cuma takut-takutlah berlaku 5 kali kenyang dengan sebab susu beli. Mana kita tahu ada baby yang lahir anak, ibu meninggal. Jadi nak menyusu ibu kena belilah susu tu. Kalau tak ada orang nak bagi, dia beli susu ibu, dan juga 5 kali kenyang nak boleh kebesar baby tu kan. Sudah, kita tak tahu siapa ibu dia. Kalau dia tak jumpa langsung tak apa, takut jumpa kahwin dengan adik-beradik susuan, kahwin pula dengan bapa saudara susuan contohnya. Itu yang kita takut. Sebab itu setiap ibu yang nak menyusu anak orang lain perlu mendapat izin suami. Suami tak izin, tak boleh menyusu. Kenapa perlu keizinan suami? Suami tu ready ke tidak nak ada seorang anak ni? Sebab dia punya tarafnya seperti anak kandung. Ya, jadi ready tidak? Kalau tidak, mungkin dia kata ini tanggungan yang kita tidak mampu untuk bertanggungjawab ke atasnya. Jadi tak boleh. Ada saya jumpa juga yang suka-suka je dia bagi susu ke anak orang. Kan? Susu banyak, bagi anak orang tu sikit, bagi anak orang tu sikit. Kadang-kadang anak saudara tu, anak saudara ni. Jadi kita kena telitilah dalam bab ini, ya, sebab dia melibatkan satu cabang daripada maqasid syariah, iaitu penjagaan keturunan ataupun hifzun nasal. Ya, penjagaan keturunan, kena jelas keturunan. Kalau tidak, dia menyebabkan syubhah dalam perkahwinan. Ya, dan cukup dengan anak luar nikah yang kita ada hari ini. Dalam tempoh 10 tahun, 2010 hingga 2018, lahir anak luar nikah lebih kurang 172,000 orang. Ya, sama ada tidak diketahui bapanya ataupun memang confirm anak zina, ya, ataupun rogol. Jadi itu pun dah tak tahu keturunan mana dah tu. Kan? Jadi kita pula tambah dengan anak susuan dan sebagainya, dia mengelirukan nasab dalam masyarakat. Jadi siapa yang kita tak boleh kahwin? Nombor 1, kalau kita seorang lelaki, kita tak boleh kahwin ibu yang menyusukan kita, ataupun nenek dia, nenek kita lah, ibu kepada ibu susuan dan ke atas, moyang dia lah. Dan yang kedua, ibu bagi ayah susuan. Tadi ibu yang menyusu kita dan ibu kepada ibu susuan. Ni sekarang
ayah susuan tu tak boleh berkahwin dengan kita kalau kita perempuan, dan mak kepada ayah susuan pun tak boleh, dia jadi nenek kita. Tak boleh kahwin. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu susuan ataupun anak-anak suami ibu susuan. Kadang-kadang ibu susuan tu tak ada anak lahir daripada rahim dia, tapi dia ada anak suami yang dikahwini, maknanya anak tiri. Jadi anak tiri itu tak boleh kahwin dengan anak yang disusukan oleh ibu tiri. Ya, kemudian yang keempat, adik-beradik. Biasalah adik-beradik susuan kita tak boleh kahwin. Kemudian yang kelima, anak saudara daripada adik-beradik susuan. Tadi kita ada adik-beradik susuan, dia ada anak, maka kita ni mak saudara kepada anak. Macam mana ya? Kita ibu saudara susuan kepada anak tadi tu. Jadi kita tak boleh macam anak kandung, ya. Kemudian adik-beradik ibu susuan pun kita tak boleh, adik-beradik ayah susuan pun. Ada kau orang sebut ayah susuan. Suami ibu susuan, dia tak menyusu dengan ayah dia. Suami kepada ibu susuan. Kemudian seterusnya dalam haram mutlak ini yang terakhir, haram mutlak disebabkan perkahwinan. Sampai bila-bila dia tak boleh kahwin dengan orang ini disebabkan oleh perkahwinan. Siapa? Ibu tiri dia tak boleh kahwin, ya, dan ke atas nenek tiri, moyang tiri, semua dia tak boleh. Yang kedua, ibu mertua dia tak boleh kahwin, ya, sama ada melalui nasab atau keturunan. Ibu mertua ni ada ibu mertua susuan pun ada. Isteri ada ibu dia dan ada ibu susuan. Jadi kita suami kepada dia tak boleh kahwin dengan mak mertua kita dan tak boleh berkahwin dengan mak mertua susuan kita. Ya, ini yang kadang-kadang orang jadi keliru ni, pasal kita tak daftar ni ibu susuan. Ada orang daftar. Siapa menyusu dengan orang mana-mana pun dia kena daftar di Jabatan Pendaftaran Negara dan dapat surat sijil penyusuan. Tak ada. Bila tidak ada, maka sebarang akad perkahwinan tidak mengambil kira ada tak dia ni anak susuan. Siasat dulu yang dia nak kahwin ini, ada tak pertalian susuan dengan dia? Tak ada. Tak ada siapa yang buat siasatan itu, ya. Jadi semua atas kita belaka. Macam mana kalau kita kahwin kemudian barulah kita tahu kita kahwin adik-beradik susuan rupanya. Macam mana nak buat dengan perkahwinan tadi? Dapat anak dah ni, kena farakkan secara kekal, kena bubarkan, kena pisahkan mereka sampai bila-bila tak boleh kahwin. Jadi anak lahir daripada perkahwinan adik-beradik susuan tadi menjadi anak syubhah. Dia tidak jadi anak zina sebab dia bukan zina, dan dia mesti membuktikan bahawa dia betul-betul percaya yang dia tak tahu ini adik-beradik susuan dia. Kalau dia boleh buktikan itu, maka anaknya adalah anak syubhah. Kalau mengikut undang-undang kita, anak syubhah ini lebih dekat kepada anak sah taraf, bukan anak tidak sah taraf. Ya, ada tak orang yang dia berkahwin, lepas itu kerana ada satu masalah dia kena batalkan perkahwinan, kena farak, kena pisah, tapi sementara aja dia berpisah. Kalau dia nikah balik, dia boleh berkahwin balik. Ada tak macam tu? Ada di Malaysia ada? Kahwin dah, lepas itu barulah tahu rupa-rupanya dia ada wali, tapi dia menggunakan wali tidak mengikut turutan. Kan ayah dia kena jadi wali kalau ada ayah. Tak ada ayah siapa? Tok dia. Maknanya ayah dan ke atas, itu nombor satu. Tak ada ayah, dia jadi tok dia. Tak ada tok, moyang dia, yang mana cukup syarat. Jadi tadi dia ada tok, lepas tu dia ambil abang jadi wali, dia ambil adik-beradik jadi wali. Jadi bila akad nikah tu, mungkin itu saya kata, siapa yang nak menyiasat ni? Betul ke wali dia yang tertinggi ini? Betul ke dia tak ada tok yang layak menjadi wali? Tak ada. Kita, inisiatif kita yang menentukan perkahwinan kita ini sah atau tidak sah. Sebab tu kita kena betul-betul teliti. Jadi bila dah lama tahu, tu ada rupanya, kenapa abang dia yang jadi wali? Datuknya tadi bukan tidak cukup syarat untuk jadi wali. Ya, jadi akhirnya perkahwinan itu mesti dibatalkan serta-merta dan bersifat pembatalan sementara. Nikah semula.
nikah semula, ambil wali yang betul, barulah dia sah. Jadi risau kan? Risau juga sebenarnya kalau ada orang yang mengambil mudah tentang hal ini. Dan di Johor saya ingat dulu, dia ambil yang menjadi walinya abang nombor 2, sedangkan dia ada abang nombor 1. Jadi perkahwinan itu mesti dibatalkan. Nikah semula, ambil wali abang nombor 1. Ada satu kes pula, dia kata wali yang sepatutnya ikut turutan duduk Sabah. Dia duduk di Semenanjung. Jadi nak bawa mari hak Sabah tu, dia kena tanggung kapal terbangnya, hotelnya apa. Jadi kerana hubungan kekeluargaan yang tidak begitu baik, jadi dia pun biarlah, tak usah ambil lah hak jauh, ambil hak dekat. Jadi dia tidak boleh jadi semudah itu. Ya, kalau dapat dibuktikan ada masalah-masalah, kekangan-kekangan, ia mesti juga diluluskan oleh mahkamah. Contohnya wali hak ada ni tak nampak mata dah. Matanya kabur. Jadi dia ni nak mengesahkan dia ni betul-betul sebagai wali tu pun jadi satu cabaran sebab dia tak nampak. Ya, mungkin tak apalah kalau macam gitu, itu menjadikan dia tidak cukup syarat jadi wali, kita ambil wali dalam turutan seterusnya. Itu tak apa. Kalau disebabkan tak ada duit semata-mata, dia tidak begitu kuat. Seterusnya kita lihat haram sementara dalam perkahwinan. Ya, haram sementara ini buat sementara waktu sahaja. Ya, siapa mereka ini? Yang pertama sekali, haram kita bila saya sebut kita, dia adalah seorang lelaki. Senang kalau ikut kitab, ya. Kita ni seorang lelaki, dia haram menghimpunkan perempuan yang ada hubungan nasab dalam satu masa. Maknanya dia berkahwin dengan seorang wanita dan dia dah jadi haram sementara mengahwini kakak kepada isteri dia pada masa yang sama. Jadi isteri dia nombor 1, kakak dia jadi isteri nombor 2, tak boleh. Ataupun sesiapa tak semestinya kakak, sesiapa sahaja yang mempunyai hubungan nasab mahram dengan isteri dia tu. Maknanya kalau bukan kakak isteri, dia kahwin isteri dia dan mak saudara isteri, jadi isteri nombor 2 dalam masa yang sama, tak boleh juga. Ya, tapi ada orang buat, tak ada orang buat macam tu kan? Tak ada orang buat. Kemudian yang kedua, kita haram mengahwini perempuan yang isteri orang di sementara sehingga dia berpisah dengan suami dia, kita bolehlah kahwin. Ya. Yang ketiga, perempuan musyrik, perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sempurna rukun imannya. Jadi dia haram sementara sehingga dia beriman. Bila dia dah jadi muslim, boleh kahwin dah. Kalau dia selagi mana dia tidak muslim, selagi mana dia musyrik, tak boleh haram kahwin. Kemudian yang keempat, bekas isteri yang telah ditalak 3 sebelum dia berkahwin. Ya, bercerai dan habis iddah dengan suami lain. Maknanya isteri kita dah ceraikan talak 3, maka kita haram dah kahwin dengan dia. Tapi haram itu bersifat sementara. Bila kita boleh kahwin dengan dia balik? Adalah Cina buta dan sebagainya orang kita sebut, kalau sebut di negara Arab, Cina buta, dia tak faham. Dia kata kenapa nak kena kahwin dengan Cina dulu? Kalau kahwin dengan bukan Cina tak boleh ke? Maknanya sehingga dia kahwin dengan seorang suami, kemudian dia melakukan persetubuhan, kemudian dia bercerai dan tunggu habis iddah dia dengan suami dia yang dulu, bolehlah kita kahwin balik dengan bekas isteri yang kita dah cerai talak 3. Jadi banyak sangat kerja dia, cari orang lain. Tapi tak tahulah sebab jodoh orang, ya, dan ini berlaku. Kemudian antara hikmah diharamkan berkahwin dengan golongan tersebut, ada 3 perkara dalam kitab ini disebut. Yang pertama, zuriat yang lahir daripada perkahwinan dengan kerabat yang hampir adalah lemah dan tidak cergas dari sudut rohani dan jasmani. Ini mungkin lebih tepat lagi kalau dilakukan penyelidikan supaya kita dapat lihat, ya, betul tak kalau kahwin dengan siapa? Dengan orang yang diharamkan kahwin itu disebabkan oleh nasabnya, disebabkan oleh beberapa ini, zuriat nanti lemah, tidak cergas, tidak pintar dan sebagainya. Jadi dah begitulah yang dinyatakan dalam pandangan-pandangan ulama, dia mesti berasas, ya, walaupun tidak melalui kajian-kajian sains. Tetapi hari ini nak lebih
yakinkan lagi, boleh dah buat kajian. Anak yang mak dengan ayah dia sepupu, misal kata, macam mana IQ dia? Anak yang lahir daripada perkahwinan syubhah, maknanya ayah dengan mak dia adik-beradik, tapi dah tahu selepas kahwin dapat anak 5 orang. Anak 5 orang tadi tu menjadi ujian. Ya, IQ dia macam mana? Ni perkahwinan adik-beradik. Kalau kita nak suruh adik-beradik kahwin sebab kita nak anak dia, kita nak uji, tak boleh. Tak bolehlah suruh begitu. Kita kena cari hak mana dah berlaku secara tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kenapa diharamkan berkahwin dengan mereka yang disebutkan di atas tadi? Boleh menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan apabila berlaku perselisihan yang berakhir dengan pergaduhan antara kedua-dua belah pihak. Ya, ada orang anak dia kahwin dengan suami, menantu dia lah. Kahwinlah anak perempuan dia tadi, ibu ni kahwin pula dengan ayah menantu. Boleh? Faham ke? Kita ada anak perempuan, anak kita kahwinlah dengan suami dia. Jadi menantu kita tu mak dah meninggal, ada ayah. Yang kita pula dah bercerai dengan suami. Jadi kita ni ibu, hak belah sana ada ayah aja. Jadi ibu dengan ayah tu pula kahwin. Boleh? Dia tak ada masalah. Ayah dengan ibu, ayah tu dengan menantu dia tak boleh. Dengan besan boleh. Boleh kahwin dengan besan. Tapi kes ini sebab dia sama-sama dah single, ya, kahwin lah. Tapi malangnya akhirnya perkahwinan besan tadi tidak bertahan lama. Berpisahlah besan-besan tadi. Tapi anak menantu alhamdulillah, ya, tak ada masalah. Cuma sama tak sebelum berkahwin dengan selepas berkahwin, hubungan kebesanan itu agak-agak tak sama, tak tahulah, ya. Mungkin secara umum lah kita anggap tak sama dah. Ya, tapi kalau orang bercerai baik, kadang lepas bercerai lagi baik daripada masa sebelum cerai. Kan? Selepas bercerai tu dia jadi lagi baik. Mungkinlah begitu diharapkan, ya. Jadi maknanya nak kata kalaulah berkahwin dan kemudian bercerai, kebiasaan, kelazimannya hubungan dia tidak baik sebagaimana sebelum itu. Dan kalau ia berlaku di kalangan mereka yang ada hubungan kebesanan sebagai contoh, ataupun kekerabatan lain, dia kahwin sepupu, bila dah bercerai bergaduh pula, kita dengan mak saudara kita pun dah tak berapa baik dah. Dengan bekas suami memanglah, ya, dengan sepupu adik-beradik suami, bekas suami pun dah jadi kurang dah. Jadi gitulah, ya, supaya kita boleh mengelakkan terputus hubungan kekeluargaan bila berlaku perselisihan. Kemudian yang ketiga, bagi menjaga maruah dan tata susila manusia daripada sebarang keadaan yang tidak baik. Ya, maruah ini benda yang besar, maknanya kalau sebelum ini kita tahu, kita kenal saudara mara, tapi kita kenal tidaklah sehingga mengetahui keaiban mereka. Ya, jadi bila kita dah berkahwin, kita jadi tahu dah, lah, rupanya mak saudara kita tu gini. Dah jadi mak mertua baru kita tahu. Ya, walhal kita tak perlu tahu pun benda itu. Jadi inilah yang menjadi mungkin sedikit kelemahan lah bila berkahwin secara kekerabatan ini dari sudut maruah dan juga keaiban diri. Ya, dan perkahwinan dengan golongan tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 23. Ya, ini dijelaskan sebagaimana yang kita telah terangkan tadi, saya tak perlu ulang lah, ya. Kemudian kita lihat rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Dia masa belajar dan kemudian masa nak kahwin dulu ingat belaka ni rukun nikah ni. Sekarang wallahu a'lam. Ya, kalau sekarang kalau khutbah nikah dia cuma khutbah je lah, dia tidak ada ujian. Ya, ni nak kahwin, mari nak tanya sikit. Sudah kerja, tak jadi kahwin dah hari tu kalau tu imam nak tanya berdebar. Ya, apa dia rukun nikah? Ya, kita lihat di sini yang pertama sekali rukun nikah, ya, ialah sebahagian daripada hakikat perkahwinan. Benda yang kalau dia tak ada salah satunya, maka perkahwinan tidak boleh diteruskan. Ada 5 perkara dalam rukun nikah, iaitu yang pertamanya lelaki yang akan dikahwini, bakal pengantin tu, ya, lelaki ataupun bakal suami. Kemudian yang kedua ada wanita
Ini maknanya lelaki yang telah ditentukan dan wanita yang telah ditentukan. Kita tidak boleh berkahwin bila akad kata-kata aku terima nikahnya dengan mana-mana wanita daripada Kementerian Kerja Raya dengan mas kahwinnya RM7,000 tunai. Boleh? Mana-mana wanita daripada Kementerian Kerja Raya? Tak boleh. Sebab tidak tentu. Jadi yang dikatakan rukun nikah di sini walaupun disebut lelaki, wanita, tapi maknanya lelaki yang telah ditentukan, wanita yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, ada wali. Wali kepada wanita. Oh, lelaki tak perlu wali kan nak kahwin? Wanita ini mesti ada walinya. Kemudian yang keempat, mesti ada saksi. Ya, berapa orang saksi nikah? 2 orang. Mesti lelaki atau boleh perempuan? Penyaksian, kita kena baca pula kitab lain pula ni dari sudut penyaksian dalam Islam. Macam mana kalaulah tidak ada dalam satu tempat itu orang lelaki yang layak menjadi saksi? Boleh tak diambil orang perempuan jadi saksi? Itu tak boleh, kita tak cerita hari ni. Dia kena kupasan yang sangat mendalam. Itu ada rujukan yang lain. Jadi kita tengok syarat yang diguna pakai mengikut undang-undang kita, mesti lelaki jadi saksi. Dan syaratnya pula bukan semua lelaki boleh jadi saksi. Ya, bukan semua. Ada syarat-syarat macam mana nak jadi saksi tu. Kemudian yang seterusnya mesti ada majlis akad itu sendiri. Ya, ada sirahnya, ada bahasanya, ada sebutannya. Bila mana kita nak akad. Bila kita sebut aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya hutang. Itu sirah namanya. Terma. Ya. Ini semua adalah sebahagian hakikat perkahwinan. Tidak sah atau tidak terjadi suatu perkahwinan kalau tidak ada salah satu daripadanya. Ya, ataupun yang ada dua-dua pengantin ada tapi dua-dua lelaki, tidak boleh. Atau dua-dua pengantinnya perempuan pun tidak boleh. Sebab syarat dia mesti lelaki dan mesti perempuan. Kemudian yang kedua, tadi rukun. Rukun ni tak boleh kahwin. Ini yang kedua adalah syarat. Ya. Syarat ini contohnya, kalau syarat nikah dia adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkahwinan tetapi tidak termasuk sebahagian daripada hakikat perkahwinan itu. Ya, misalnya syarat nikah itu kalau wali mesti lelaki, mak tak boleh jadi wali. Kakak tak boleh jadi wali. Macam mana kalau anak luar nikah? Anak luar nikah dia tidak ada nasab keturunan bapa. Jadi dia tak adalah ayah ke, bapa saudara belah ayah, tak boleh jadi wali. Jadi siapa yang mewalikan pernikahan anak luar nikah? Ibu. Tak boleh. Siapa? Wali hakim ataupun kita sebut wali raja. Ya, mereka bukan wali mujbir. Mereka bukan wali disebabkan keturunan. Tak ada kena mengena dengan kita, tetapi mereka dilantik oleh pemerintah sebagai wali hakim, boleh menjadi wali kepada pernikahan mana-mana orang yang tidak mempunyai wali mujbir. Wali mujbir pernah dengar kan? Wali mujbir terbahagi pada 2, wali ab'ad dan wali akrab. Wali ab'ad maknanya wali yang okey, tak apalah kita tukar. Wali akrab maknanya wali yang akrab. Orang Melayu dah ambil dah tu perkataan Arab tu. Akrab. Rapat maknanya wali dekat. Siapa? Ayah, tok, moyang. Itu akrab. Kalau ab'ad, ba'id, jauh. Ya, lawan dia lah. Apa dia? Lepas ni boleh tulis karangan lah. Kehadapan sahabatku yang ab'ad. Dulu kan kehadapan sahabat akrabku, ni kehadapan sahabat abadku, boleh dah tu. Yang lebih jauh, contohnya pak saudara, ya, dah jauh dah tu. Itu dalam kategori mujbir, wali disebabkan keturunan. Tapi anak luar nikah tadi saya sebut, dia tak boleh. Dia tak ada wali keturunan sebab dia cuma ada keturunan belah mak sahaja, dan ayah kepada mak dia, tok dia tak boleh jadi wali. Belah ibu tak ada siapa yang boleh jadi wali. Dia cuma belah ayah sahaja. Jadi sebab itu anak luar nikah kena guna wali hakim. Dan di wilayah persekutuan contohnya, wali hakim ni boleh kata setiap hari menikahkan orang. Itu saya dah sebut dulu dah. Ya, maknanya kenapa wali hakim ni busy sangat ya, setiap hari menikahkan orang. Orang ni tak ramai yang ada wali mujbir kan, macam mana? Itulah dia yang saya sebutkan tadi, anak
tidak sah taraf yang semakin berganda-ganda jumlahnya tahun ke tahun, sama ada disebabkan oleh rogol ataupun zina ataupun maklumat bapa tidak diketahui. Kalau kenapa maklumat bapa tidak diketahui itu kes macam mana? Contohnya saya bawa contoh, seorang isteri melahirkan seorang anak. Duduk pula di tempat yang kalau tak ada duit tak boleh pergi daftar kelahiran anak tu. Ada. Mana? Sabah, Sarawak. Ya, jauh. Ada yang anak umur 3 tahun baru boleh daftar kelahiran, baru mampu. Ya, nak kena naik kereta berhari-hari ni nak sampai nak pergi daftar kelahiran anak ni. Ya, jadi duit pula tak ada. Ada kereta tak ada duit, ada duit tak ada kereta. Kalau ada duit ada kereta tak boleh tinggal rumah, macam-macam. Jadi dia tak daftar kelahiran anak. Bila dah mampu, ada kereta, ada duit, boleh tinggal rumah, nak pergi daftar anak masa tu umur 3 tahun dah nak pergi daftar, tapi masa itu dah bercerai dengan suami. Ya, bila dah bercerai dengan suami, bila daftar anak, dia tak nak nyatakan pengenalan diri suami, tak nak. Sebab dia takut nanti kalau anak dia itu ada bapa, takut bapa ambil anak. Baik kita isytihar tak ada ayah terus. Ya, memang tak ada dah masa tu pun. Ya, jadi anak itu dalam surat beranak dia maklumat ibu kan. Kita tengok maklumat ibu, ada nama ibu, ada umur ibu, betul tak? Masa lahirkan kita umur ibu berapa? Masa kita melahirkan anak ada umur kita. Jadi maklumat bapa tidak diketahui. Tulis macam itu. Jadi anak ini dalam Akta Jabatan Pendaftaran Negara ataupun Akta Pendaftaran Negara dianggap sebagai anak tidak sah taraf. Walhal dia bukan anak zina, dia bukan anak rogol, dia anak sah. Tapi begitulah dari sudut perundangan ya. Jadi esok bila dia nak berkahwin, jangan terkahwin dengan adik-beradik tiri. Ayah dia tadi bercerai dengan mak, nikah dengan orang lain. Alhai, dapat anak perempuan seiras pula dengan kita. Yalah adik-beradik lah kan. Kalau adik-beradik itu iras-iras muka ada. Lepas itu pula bila dah lama berkawan, kita ni serasi betul lah. Macam adik-beradik. Memang adik-beradik pun. Ya, cuma kawan ni nama bapa tak ada dalam surat beranak, hak tu ada. Mak nama lain-lain. Jadi ini pun berlaku dalam masyarakat kita. Dan ada yang mereka tahu mereka adik-beradik, tetapi tidak mahu membuat sebarang pengisytiharan ataupun melaporkan kepada mahkamah dan sebagainya sebab tidak sanggup berpisah. Okey, jadi macam mana pula dari sudut nasab anak-anak ya. Jadi inilah balik kepada kesedaran agama. Bila kita sudah ada kesedaran agama, kita tidak akan hidup dengan cara yang tidak syar'i. Ya, sayang macam mana pun. Sebab akhirnya kita bukan setakat di dunia sahaja kan. Kita akan terus bersama dengan keluarga kita di akhirat. Jadi sebab itu kita kena pastikan apa yang kita lalui ini semuanya yang tidak ada larangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rukun nikah. Ya, ini ulangan jelas ni kita dah sebut lelaki, perempuan, wali, 2 orang saksi dan juga akad. Lafaz ijab dan qabul. Bila sebut ijab qabul ni saya selalu tanya kan, siapa yang offer dan siapa yang terima? Ini dulu dah tanya dulu tadi, kalau jawab salah lagi tak boleh ni. Orang putih kata siapa make an offer? Lelaki ke perempuan? Dalam akad itu belah lelaki yang offer. Ya. Lelaki jawab apa? Akad nikah. Dah tu. Lelaki jawab aku terima. Makanya lelaki adalah orang yang qabul. Maka orang yang ijab siapa? Bukan orang perempuan, orang lelaki juga, tapi belah perempuan. Sebab itu kita berwakilkan wali. Malu kita nak tanya, awak nak tak saya ni? Malu. Jadi kita minta wali kita tolong tanya bagi pihak kita. Jadi sebenarnya yang menawarkan diri tu wanita. Jadi lelaki ni dia terima subject to berapa maharnya.
aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya bla 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 bla, tunai, sah, habis. Jadi selalu kalau tanya, tak ada orang lain lah, kalau saya tanya pelajar-pelajar saya setiap semester, selalu saya mengajar subjek undang-undang keluarga Islam kan. Bila tanya pelajar-pelajar ni habis, ada yang habis diploma, ada yang yelah, ada habis STPM pun ada, habis STAM pun ada, habis SPM pun ada kan. Bila kita tanya macam mana akad, siapa offer, semua lelaki belaka offer. Bila saya kata macam mana bunyi akad, lelaki jawab, dia pun aku terima, baru dia sedar, lelaki terima ke? yang perempuan, alamak kami ke yang offer selama ni, Allah malunya kata dia. Baru tahu sebab itu kita ada wali mewakilkan kita. Jadi apa yang Nabi sebut di sini, la nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Ya, dan ini mengikut mazhab Syafi'i memang jelas juga. Kalau pernikahan tidak ada wali, maka pernikahan itu tidak sah. Ya, tetapi mazhab Hanafi, ini tidak dinyatakan dalam buku ini, mazhab Hanafi berpandangan pernikahan tanpa wali sah sekiranya wanita tersebut tidak bukan kanak-kanak dan bukan orang yang macam mana nak cakap, ada kekurangan, maknanya wanita itu tidak normal, mungkin akalnya, ya mungkin fizikalnya. Jadi 2 kumpulan ini yang kanak-kanak dan juga wanita yang tidak normal, mereka perlukan wali. Ya, selain itu mazhab Hanafi mengatakan wanita boleh menerima ataupun menawarkan akad dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi kita Syafi'i, kita tak usah fikir yang lain. Kita ikut aja mazhab Syafi'i. Ya. Dan syarat nikah, ini pendetailannya di sini ya. Syarat-syarat setiap seorang wali, syarat-syarat setiap seorang suami, setiap orang isteri yang boleh menjadikan nikah-nikah itu sah. Ya, dia bukan sebarangan lelaki, dia bukan sebarangan wanita, bukan sebarangan wali. Ya, jadi kita tengok satu-satu di sini muka surat 22 itu syarat seorang suami yang ingin dinikahi. Yang pertamanya mesti seorang yang beragama Islam. Ya, kalau tak confirm agamanya tak boleh dinikahi. Yang kedua, lelaki dia bukan khunsa, sebab kita wanita dan kita perlu mengahwini seorang lelaki. Jadi khunsa nak kahwin dengan siapa? Ya, kena fikir tu. Kita tengok orang pelik sikit, kita pun rasa macam ini tak payah pedulilah kat dia, biarlah dia. Ya, sedangkan dia adalah juga hamba yang Allah cipta dan menjadi ujian untuk kita menangani macam mana ibadah mereka ini. Dah tu kalau nak pergi Mekah buat umrah, nak pakai telekong ke nak pakai serban? Okay? Lepas tu di hotel nak duduk menginap dengan siapa ni? Dengan orang perempuan ke dengan orang lelaki? Ya, tapi secara operasi, ya, secara yang diamalkan dalam dunia hari ini, kebanyakan anak-anak yang lahir khunsa, mereka sama ada khunsa muskil ataupun ghairu muskil. Khunsa muskil ini maknanya tak jelas dia lelaki atau perempuan. Khunsa ghairu muskil itu jelas. Dia memang lahir dengan 2 sexual organ, tetapi sampai beberapa tempoh nampak dah ni lelaki ni, ya, yang perempuannya tak berapa nak berkembang. Ataupun ni perempuan ni yang lelaki tak berapa nak berkembang. Seawal 6 bulan pun dah boleh buat pembedahan, membuang salah satu organ yang tidak berkembang. Ya, macam mana ya nak tengok berkembang ke tak berkembang? Sudah, ni tajuk lain pula. Maknanya antara yang pakar-pakar perubatan tengok ialah bila dia nak buang air, keluar kok mana dulu. Ya, kalau keluar kok lelaki dulu, maknanya dia lelaki yang lebih kuat. Gitu. Itu salah satu. Tapi banyaklah yang lain. Dari sudut fizikalnya boleh nampak dah perkembangan organ itu, yang mana nampak dominan dan yang mana nampak pasif. Ya, jadi yang pasif tu dibuang. Ini khunsa ghairu muskil, tidak ada kemuskilan. Jadi operate cepat-cepat. Bila nak buat surat beranak pun, selepas operate boleh letak jantina. Okey. Kalau tak buat masa baby, ataupun kalau yang muskil,
sampai ke tua. Dia ni nampak balance, lelaki perempuan. Jadi suka hati dia lah, kejap nak jadi lelaki ke, kejap nak jadi perempuan ke. Lepas tu macam mana dia nak dalam ibadahnya, menjaga auratnya, macam mana ya? Itu bukan soal dia seorang nak fikir. Soal kita juga yang kena fikir macam mana muamalah kita dengan orang begini. Ini kita tak rasa lah pasal kita tak berlaku. Kalau anak kita, kalau adik-beradik kita, saya dah jumpa beberapa orang yang datang mengaku dan bertanya soal hukum hakam ni bukan tuan punya badan tu, adik-beradik. Pasal kawan tu dah malu dah sebab dia dah jadi satu tabu dalam masyarakat kita. Tapi bukan salah dia. Okey? Tapi cerita yang jenis lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki bukan disebabkan khunsa, itu tak termasuk dalam perbincangan kita. Ya, itu penyakit lain. Jadi balik kepada soal khunsa tadi, yang pertama, selagi mana khunsa, selagi itulah mereka tidak berkahwin. Jadi kena buat pembedahan. Kalau dah tua, baru kita macam saya dah rasa saya kena buat pembedahan, nak pilih salah satu dan saya tahu apa yang dominan. Dia tak boleh pilih. Dia kata saya nak jadi perempuan. Tengok kepada hormonnya, tengok kepada sexual organnya, dia ni bukan perempuan. Dia lebih dominan lelaki, maka lelakilah dia. Dia tak boleh ikut suka dia. Ya? Jadi di situ dia boleh mendapatkan surat kebenaran daripada pihak hospital yang mengesahkan dia ada ketentuannya dari segi jantina, dan JAKIM akan mengeluarkan surat mengizinkan pembedahan, membuang organ yang tidak berkaitan. Itu untuk orang dewasa, tapi untuk kanak-kanak dia lebih mudah ya. Tapi jangan begini, ada kes begini ya. Ibu ayah teringin sangat nak anak perempuan. Nombor 1 lelaki, nombor 2 lelaki, dapat nombor 3 khunsa. Jadi mak ni dah kalau khunsa agak mujur lah, boleh kita pilih hak mana kita nak. Jadi dah 2 lelaki, dia nak anak perempuan, dan anak itu ditentukan jantinanya oleh pilihan ibu bapa dan tidak mengikut hormonnya, tidak mengikut sexual organ yang mana lebih dominan dan sebagainya. Jadi dia tak nak kira, dia nak perempuan juga. Jadilah anak itu berjantinakan perempuan, tetapi sebenarnya dia adalah kekuatannya lelaki. Jadi bila dia besar, dia jadi apa? Itu yang lelaki ke perempuan ni, kan? Dia lelaki tapi tubuh dia tu nampak macam perempuan, watak dia perempuan, keinginannya perempuan. Jadi anak ini sampai bila-bila pun dia akan mengalami kekeliruan identiti. Sebab itu Kementerian Kesihatan dalam menentukan jantina ni nak kena SOP ketat betul. Pilihan ibu bapa out, tak boleh pilih. Tapi benda ini pernah berlaku, dan hari ini mereka menjadi orang tua, menjadi orang dewasa, dan kita menghadapi kumpulan-kumpulan ini juga hari ini, yang mana kita tak boleh nak kata awak ni apalah jadi gini semata-mata kerana pilihannya, kerana apa benda. Tak, ada masalah-masalah di sebalik itu yang berlaku dan di luar pengetahuan kita, dan bila kita tahu, tidak adil untuk kita menyalahkan mereka semata-mata ya. Tetapi macam mana nak selesai, itu ujian untuk kita. Kemudian yang seterusnya, kita ada masa lagi ke? 5 minit. Okey. Syarat seorang suami tadi. Okey, yang kedua. Yang ketiga, lelaki itu halal bagi calon isteri. Sudah tentulah kita kena tengok yang tadi itulah, sama ada dia haram mutlak ataupun haram sementara. Kalau halal, tak ada masalah. Kemudian lelaki itu mengetahui bahawa calon isterinya halal baginya. Ya? Kalau tak tahu, tak pasti, kena siasat dulu. Seterusnya, tidak mempunyai isteri yang haram dimadukan. Ya, tadi kan adik-beradik tak boleh dimadukan. Tidak dalam ihram. Kalau orang kahwin di Mekah tu, dia mesti pastikan dia bukan kahwin dalam ihram. Kahwin di Mekah tak ada masalah. Depan Kaabah pun tak ada masalah. Tapi bukan dalam ihram. Kemudian seterusnya, tidak mempunyai 4 orang isteri. Pasal dia tak boleh kahwin isteri yang kelima. Ataupun, dia tak nyata dalam kitab ini, dia ada 3 je isteri. Tapi isteri keempat dalam iddah. Faham ke? Talak ataupun dia panggil talak raj'i, irrevocable divorce, talak yang dia boleh rujuk dalam tempoh iddah, maka dia tak boleh kahwin isteri baru selagi iddah isteri keempat dia tadi tidak habis, sebab takut dia rujuk balik. Kalau dia rujuk balik, macam mana jadi ada 5?
Ya, jadi kalau ada yang macam gini, kata dia sabar dulu, tunggu habis iddah. Bukan iddah dia, iddah isteri dia tadi. Ya, kalau isteri itu diceraikan dengan talak bain, maknanya talak yang tidak boleh rujuk, tidak ada masalah. Sebab dia tak boleh rujuk. Ya, kalau dia nak kahwin balik dengan bekas isteri yang diceraikan dengan talak bain tadi boleh, tapi dengan akad yang baru, dia tak boleh rujuk. Jadi yang seterusnya, syarat kepada seorang isteri sama juga beragama Islam. Isteri ni beza sikit. Kalau suami dia mesti agama Islam, isteri Islam atau ahli kitab. Siapa ahli kitab? Nikah, semua nikah yang duk baca kitab ni ke ahli kitab ni. Ya, itu ada dalam penerangan undang-undang keluarga Islam kita, tetapi saya tidak perincikan disebabkan hari ini diyakini bahawa tidak ada lagi ahli kitab. Ya, kemudian seorang perempuan yang bukan khunsa, nampak? Khunsa tak boleh, bukan isteri orang atau bukan dalam iddah raj'i yang saya sebutkan tadi, kemudian bukan mahram bagi bakal suami, ya, pastikan bukan haram mutlak dan juga haram sementara, kemudian wanita yang telah memberikan keizinannya untuk dinikahkan dengan calon suami. Siapa yang beri keizinan? Wali dia bagi izin. Kemudian dia tidak dalam ihram, dan seterusnya kita tengok syarat wali. Wali mesti beragama Islam, mesti seorang lelaki, mesti baligh dan juga berakal dan adil dan tidak fasik ketika akad. Jadi wali ni tadi kalaulah ikut kronologi, ayah tak ada, tok tak ada, moyang tak ada, kita jatuh ke nombor 2. Nombor 2 itu misal kata siapa? Misal katalah saudara kandung sebelah bapa, seibu sebapa dulu. Dia tak boleh saudara kandung sebelah bapa sebapa. Boleh, tapi dia bawah lagi. Dia tidak di atas. Jadi dia kena tengok seibu sebapa dulu, ya. Lepas itu tengok-tengok, oh dia ada abang seibu sebapa tapi tak berapa sihat. Kan, tak berapa sihat. Kejap masuk Tanjung Rambutan, kejap keluar, kejap sihat, kejap. Ni kita tak cukup syarat. Ni tak cukup syarat, dia pergi kat bawah pula. Dia tadi abang ya. Kemudian dia ada tak adik lelaki. Tengok adik lelaki lah, tak cukup umur pula dah. Tak balik lagi, tak boleh. Jadi dia kena tengok kepada yang seterusnya. Jadi itu benda yang kita kena kenal pasti. Ya, kemudian seterusnya mesti merdeka. Macam mana merdeka ni? Semua orang ada merdeka dah di Malaysia. Wali tadi. Kalau dalam konteks kita hari ini, kalau dulu, kalau tidak merdeka itu mereka hamba lah. Ya, tetapi hari ini orang yang tidak merdeka siapa? Banduan-banduan dalam penjara. Banduan dalam penjara itu tidak dianggap merdeka. Kemudian mereka yang dipengaruhi oleh pengaruh dadah, isak dadah, dia tidak dianggap sebagai orang merdeka. Disebabkan oleh dia tidak bebas membuat keputusan dan menentukan sah atau tidak sesuatu perkahwinan. Kemudian dia tidak dalam ihram, wali tak boleh dalam ihram, dan wali tidak dipaksa untuk menjadi wali. Ya, saya habiskan sikit kat situ je lah kot lah, takut makan masa lagi. Ya, jadi untuk kuliah bulan depan kita sambung di muka surat 24, masih lagi tentang syarat nikah, tapi kita sambung kepada saksi dan seterusnya majlis akad. Ya, insya-Allah kalau ada persoalan simpan dulu. Kan, simpan dulu untuk boleh nak tanya. Boleh ke? Sila kalau ada. Saya tak ada masalah, saya takut ada majlis ke apa ya. Tak boleh. Dia sama-sama, dia tidak boleh berkahwin bila mana ayahnya mempunyai hubungan kelamin dengan ibunya. Maka anak tidak boleh berkahwin. Dia anak tu dengan bapa tiri pun tak boleh, anak suami dengan isteri suami pun tak boleh, sebab di situ sudah dilokkan dengan hubungan kelamin. Besan tu dia tak boleh lock dengan anak. Ni kena lock di atas ni. Okay. Betul juga soalan tu ya, saya pun tak terfikir. Dia tak ada kena-mengena dari sudut atas dia tu kan, bawah dia tak ada. Ada lagi? Tak
Saya rasa persoalan yang menarik dan perbincangan kita pun menarik hari ini ya. Ada benda baru yang mungkin kita dah tahu tapi diulang ataupun yang kita tak pernah dengar. Jadi insya-Allah terima kasih di atas perhatian puan-puan sekalian. Saya doakan insya-Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita sampai bila-bila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.